Mengikut kepercayaan, ini kepercayaan orang-orang Melayu. Sekiranya seorang wanita ni meninggal dunia ketika melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu juga meninggal dunia pada masa yang sama, dikatakan wanita tersebut mungkin menjadi Pontianak. Ini membawa saya ke kisah selanjutnya. Ke kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah yang ingin saya ceritakan tentang kehadiran makhluk yang bernama Pontianak ini. Ini kiriman daripada seorang hamba Allah yang hanya ingin dikenali sebagai Ocai. Katanya Ocai dalam kiriman beliau kepada saya, dahulunya, agak lama dahulu, beliau pernah mempunyai seorang pacar, kekasih hati. Kemana saja mereka pergi bersama. Dan telah pun terlanjur melakukan sesuatu. Dan beliau amat kesal dengan perbuatannya. Dan perkara ini sebenarnya, kata Ocai dalam kiriman email kepada saya, beliau tidak beritahu. Malah isteri tidak tahu. Adik-beradik, ibu ayah pun dia tidak beritahu. Perkara ini menjadi rahsia sampailah ke hari ini. Bila dia terlanjur dengan kekasih hati pada waktu muda. Ya, terlanjur, faham-faham menjelaya. Sampaikan anak orang tu hamil. Kan anak Ocai yang masih belum dinikahi. Rakan pendengar dia. Bila Ocai tidak ingin bertanggungjawab atas kandungan dalam perut. Beberapa kali, katanya Ocai, dahululah arwah berjumpa dengan saya. Kalau you tak nak terima anak ni, I akan bunuh diri. Tapi pada waktu itu, saya tak tahulah kenapa saya tak ambil berat dan tak ambil kisah langsung. Itu bukan anak I, kata saya pada perempuan tu. Datang lagi. Dan setiap kali dia datang, saya akan larikan diri. Dan saya kata itu bukan anak saya. Casey, pada suatu hari, saya dapat berita dari kawan saya. Salina, nama wanita tersebut, telah pun mati bunuh diri. Rakan pendengar 897. Rasa sedih, hibah ada. Tapi pada waktu itu, rasa lega Casey. Saya tak tahu kenapa. Pada mulanya bila dengar Salina mati, betul lah kata-kata dia nak bunuh diri. Bila dia dah mati, tiba-tiba rasa lega Casey. Tanggungjawab saya dah hilang. Selepas itulah, selepas 40 hari arwah meninggal dunia, saya mula kena ganggu. Saya ingat pada waktu itu, saya balik setelah berjumpa dengan kawan lipak dekat kedai kopi. Jalan dekat kolong blok sekitar pukul 1 lebih pagi. Tengah berjalan ni, saya nampak ada perempuan dekat bawah blok tengah berdiri tau Casey. Saya jalan dan saya nampak perempuan ni tengah diri tapi wajahnya macam nampak tak nampak sebabnya rambut menutupi separuh wajah. Tengok tengah jalan ni ternampak wajah dan saya lepasi wanita tersebut. Dalam hati ada dua perkara. Perkara yang pertama, lawanya budak ni. Yang kedua, tapi wajahnya macam pernah aku nampak. Itu yang saya katakan. Wangi, kata saya dalam hati. Saya toleh belakang. Tiba-tiba budak tu dah hilang. Mungkin agaknya dia dah jalan, tinggalkan kolong blok. Saya pun naik lift pulang ke rumah dan tidak fikir panjang. Beberapa hari kemudian, tengah berdiri dekat lift, sama juga saya balik lewat. Maklumlah Casey anak bujang.
Tengah tunggu lift turun bawah, saya bau yang sama. Saya ingat lagi. Bau ni saya ingat. Ni bau aku bau 2 hari lepas ni. Mesti budak perempuan tu. Saya toleh kiri, tengok kanan. Mana dia ni Tengok tak ada orang. Tak apalah. Masuk dalam lift. Pintu lift nak tertutup. Budak perempuan ni Casey berdiri depan lift. Agak jauh jaraknya sedang berdiri. Saya tekan pintu lift terbuka. Budak tu hilang. Waktu dulu mana ada lift cermin, tak ada. Jadi bila nak tertutup, hampir-hampir nak terapat lift rumah saya ni, saya dengan segera tekan butang. Pintu lift terbuka. Budak yang berdiri depan yang saya rasa saya nampak awal tadi hilang entah ke mana. Saya rasa takut. Tekan rumah saya naik atas. Dulu lift tak ada setiap tingkat Casey. Saya tinggal di tingkat 5. Jadi kena naik tingkat 6, turun 1 tangga ke bawah. Rakan pendengar Ria 897. Saya naik tingkat 6, saya keluar dari lift. Nampak Casey ada orang ni, budak perempuan tengah duduk tepi tangga. Tengah duduk dekat atas tangga menangis. Menangis. Bayangkan pendengar Ria 897. Oleh kerana saya dah takut, sebab saya rasa selain macam Casey. Saya jalan jauh, turun tangga hujung, jalan ke bawah dan turun lagi, naik tangga hujung untuk pulang ke rumah saya. Bayangkan. Dipendekkan cerita, katanya Ucai, dah sampai rumah, perkara gangguan ini berterusan. Sampaikan dekat tingkap mak saya, katanya pada abah saya pernah nampak Pontianak. Pendengar Ria 897, saya pada malam hari tengah tidur, nanti dengar orang tek 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 ketuk tingkap bilik saya. Mak saya kena ganggu. Teruk sangat mak saya kena. Sampaikan, kata Ucai, bila panggil pakar datang rumah. Pakar ni datang Casey, datang ke rumah saya. Ingat lagi, selepas waktu isyak pakar datang. Pakar kata boleh saya teruskan dengan sesi perubatan. Jadi mak saya duduk atas lantai, kerusi meja semua ditolak tepi. Saya duduk, bapak saya duduk, pakar tersebut duduk. Dan pakar mula membaca surah-surah. Dia baca dan baca dan baca. Mak saya pingsan. Terus pingsan. Bila mak saya pingsan, abah saya sedang pegang mak. Kemudian pakar tersebut ambil jari telunjuk abah saya, tekan dekat dahi mak. Dan mak saya berkata, lepaskan aku. Aku datang sebab... Dia nak cakap sesuatu. Pakar bertanya, apa urusan kau dengan hamba Allah ini? Siapa suruh kau datang? Kenapa kau ganggu dia? Casey nak tahu tak apa yang mak saya cakap dalam keadaan terasuk? Kau tanyalah budak ni. Kau tanyalah budak ni. Aku datang sebab dia. Pendengar Ria 897 FM. Bayangkan, dari situlah terbongkar rahsia. Saya pernah hamilkan anak orang sampai dia bunuh diri. Lama Casey nak ubatkan mak saya. Saya rasa kesal dengan perbuatan saya. Casey, setiap kali saya tengok mak, saya tengok bapak saya malu. Dari situlah mak saya, bapak saya dapat tahu. Sebelum ini mereka langsung tak tahu tentang perbuatan saya. Dan perkara ini baru dapat tahu baru-baru ini. Isteri saya tak tahu Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam.